Hari ini tajuk yang akan kita belajar adalah peneutralan. Jadi peneutralan adalah sambungan daripada asid dengan alkali. Kita lihat dulu peneutralan, maksud peneutralan. Jadi peneutralan ni merupakan tindak balas antara, apakah kata kunci di sini? Peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali. Asid dengan alkali, jadi asid dengan alkali ni boleh jadi base ataupun alkali. Jadi kita dah belajar base ini boleh jadi oksida logam atau hidroksida logam. Oksida atau hidroksida logam. Untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Sahaja maksudnya di sini kalau hasil tindak balas selain daripada garam dan air, contohnya tindak balas asid dan base contohnya menghasilkan garam, air dan karbon dioksida, jadi itu bukannya peneutralan. Jadi peneutralan mestilah hanya menghasilkan garam dan air sahaja. Jadi tindak balas antara logam karbonat, contohnya kalsium karbonat dengan asid, adakah itu tindak balas peneutralan? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab tindak balas itu selain menghasilkan garam dan air, ia juga membebaskan gas karbon dioksida. Jadi kita lihat di sini. Seterusnya, contoh tindak balas peneutralan adalah antara asid nitrik dengan kalium hidroksida. Aktiviti 6.10. Lengkapkan dan seimbangkan persamaan berikut, kemudian tulis persamaan ion yang berkaitan. Jadi di sini ada asid dan juga alkali. Jadi asid hidroklorik dengan barium hidroksida. Apakah hasil yang terbentuk? Kalau ini ialah peneutralan, maka hasilnya mestilah garam dan air. Bagaimanakah kita menulis formula garam? Jadi formula garam ni kita ambil daripada barium ni. Jadi barium adalah ion logam yang akan menggantikan tempat hidrogen. Jadi bila barium gantikan tempat hidrogen, garam yang kita dapat ialah barium klorida. Jadi barium klorida ialah BaCl2. Selain barium klorida iaitu garam, akan terbentuknya air. Jadi bila kita ada Cl2 dekat sini, kita kenalah seimbangkan persamaan. Jadi kita nak seimbangkan persamaan, kita letak 2 di depan ACl. Kita nak tulis persamaan ion. Persamaan ion adalah persamaan antara ion hidrogen iaitu daripada asid dan ion hidroksida. Jadi ion hidroksida ni akan bertindak balas dengan ion hidrogen untuk menghasilkan air. So inilah persamaan ion untuk tindak balas A, B dan C. Jadi persamaan ion untuk peneutralan adalah satu saja persamaan, iaitu persamaan antara ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Jelas yang tu. Jadi kita teruskan yang B, asid sulfurik. Jadi asid sulfurik dengan kalium hidroksida. Jadi bagaimanakah kita menulis hasil iaitu garam? Jadi seperti sama, kalium akan menggantikan tempat hidrogen. So kita akan dapat kalium sulfat. So kalium sulfat ialah K2SO4 dan juga air. Jadi oleh kerana ada K2SO4, maka kita mestilah seimbangkan bersama ni. Jadi kita letak 2 di depan kalium hidroksida. Yang ketiga, asid nitrik dengan natrium hidroksida. Jadi natrium akan gantikan tempat hidrogen, ion hidrogen untuk menghasilkan natrium nitrat dan juga air. Jadi untuk ini, so kita dapatlah nama garam yang berbeza. Seterusnya kita akan lihat jadi aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Dalam kehidupan kita, apa yang kita gunakan yang ada sifat asid dengan alkali. Jadi yang pertama, kalau ubat, dari segi ubatan, magnesium hidroksida akan meredakan sakit gastrik. So ini adalah alkali yang diberikan untuk kesakitan gastrik. Kenapa
alkali diberikan sebab dalam perut kita ada asid hidroklorik yang terhasil kalau tiada makanan dalam perut. Alkali lemah adalah tergandung dalam shampoo. Okey, dan juga ubat gigi merupakan base. Okey, base yang boleh menyusulkan asid latrik oleh bakteria. Dan kapur iaitu kalsium hidroksida adalah alkali untuk kita rawat ataupun kita kurangkan keasidan tanah. Okey, kita kurangkan asid tanah. So, bidang perubatan, kesihatan dan juga pertanian merupakan bidang-bidang yang menggunakan asid dengan alkali. Okey, seterusnya. Okey, tindak balas yang menggunakan aplikasi asid dengan alkali adalah penitratan. Jadi penitratan akan kita lihat lebih lanjut dalam tajuk garam. Okey, tajuk ini hanya cikgu terangkan tentang penyusulan sahaja. Okey. Kita lihat contoh kiraan yang melibatkan penyusulannya. Okey, contoh 14, kita ada 20 cm padu larutan natrium hidroksida NaOH dengan kepekatan 0.25 mol per desimeter padu dinetralkan oleh asid hidroklorik. Jadi, bila kita ada soalan yang melibatkan asid dengan alkali, kita perlu menggunakan formula yang ini. MaVa bahagi MbVb sama dengan A dengan B. Jadi, A adalah simbol untuk asid, B untuk base. Setiap kali kita menggunakan formula ni, kita mestilah menulis persamaan. Sebab daripada persamaan, kita perlu mendapatkan nilai A, iaitu bilangan mol asid, dan B bilangan mol alkali. Jadi, kita ambil contoh 14. Jadi, tindak balas ini adalah antara natrium hidroksida dan juga asid hidroklorik. Jadi, kita tulis dulu persamaan. So, dalam persamaan, kita boleh dapatkan nilai A dan B. Kalau tiada nombor di hadapan bahan kimia, maka nilai itu adalah sama dengan 1. Okey, jadi kita gantikan saja M. Okey, nilai M besar. Ma adalah simbol untuk kepekatan asid. Va isi padu asid. Mb kepekatan alkali dan Vb ialah isi padu alkali. Jadi kita gantikan saja dan kita dapat mencari Va, iaitu isi padu asid. So ini adalah contoh kiraan yang melibatkan asid dengan alkali. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu melibatkan tindak balas antara zinc oksida dan juga asid nitrik. Jadi seperti biasa, zinc oksida akan bertindak balas dengan asid nitrik untuk menghasilkan garam dan air. So bilangan mol zinc oksida yang digunakan kita kira dulu. Okey, kita dapat 0.05 mol. Kita ambil GSIM bahagi GSIM formula relatif. Lepas tu kita dapatlah 0.05. So daripada kiraan kita dapat 0.05, kita gantikan berdasarkan persamaan 2 mol menghasilkan 1 mol. So itu daripada persamaan. So daripada kiraan 0.1 akan hasilkan 0.05 mol zinc oksida. So lepas tu kita gantikan dalam formula MV per 1000 sama dengan bilangan mol. So kita dapatlah 2 mol per desimeter padu. Di sini kiraan di sini dia bukan guna MaVa sebab MaVa ni khas untuk asid dengan alkali. Okey. Okay, kita ambil contoh soalan 1. Okey. So, soalan 1, 25 cm padu larutan natrium hidroksida 0.2 mol per desimeter padu dititratkan dengan asid sulfurik. So, bila kita ada asid alkali dengan asid, maka di sini kita boleh guna persamaan MaVa per MbVb sama dengan A bahagi B. Jadi di sini cara kita selesaikanlah ialah langkah 1, kita mesti menulis persamaan kimia dulu. Jadi persamaan kimia ini adalah antara NaOH
dengan, so di sini kita tulis dulu persamaan dia. NaOH, okay, akan bertindak balas dengan asid sulfurik cair untuk menghasilkan natrium sulfat dan air. So, yang pertama kita mestilah mendapatkan nilai A dengan B dulu. Jadi, kita seimbangkan dulu. Sini ada Na2SO4. Jadi, ini 2. Jadi, kita dapat A sama dengan 2. B, okay, bukan A sama dengan 2 sebab A lah asid kan. So, A sama dengan 1. Sinilah 1. B sama dengan 2. Okay, lepas tu kita guna formula MAVA bahagi MBVB sama dengan A bahagi B kan. So, A lah 1 bahagi 2. Okay, lepas tu kita tengok soalan. Apa yang kita perlu masukkan dalam jawapan kita kan. So, kita masukkan di sini 25 natrium hydroksida ialah VB. Okay, VB ialah 25. MA ialah 0.1. Okay, lepas tu MB ialah 0.2. Jadi, kita nak kira. Okay, di sini kita nak kira VA. Okay, so MB kita ganti sama dengan 0.2. MA 0.1. So, kita gantikanlah. Okay, MA tadi. Okay, kita tengok MA tadi ialah. Okay, MA ialah 0.1. Okay, VA kita nak kira. MB 0.2. VB ialah 25. Okay, so VA sama dengan 1 darab 0.2 darab 25 bahagi 0.1. So, kita dapat 50 cm padu. So, jawapan dia adalah 50 cm padu. So, ini adalah contoh soalan yang diselesaikan dengan formula peneutralan MAVA bagi MBVB.